Negara bertukar wajah dalam persiapan untuk meraihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Kerajaan dan masyarakat berganding bahu dalam memeduli golongan anak yatim di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari saja lagi negara akan meraihkan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70. Pelbagai atur cara giat dilaksanakan bagi meraihkan lagi suasana sambutan. Ini termasuk acara kemuncak Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di keempat-empat daerah. Pagi tadi daerah Temburong mengadakan latihan bagi majlis tersebut dengan memfokuskan persembahan khas Padang yang bertema Raja Berdaulat Laila Perkasa. Meninjau latihan tersebut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-70 tahun. Persembahan khas Padang nanti juga akan mengetengahkan pondok-pondok etnik daerah Temburong. Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong akan diadakan pada 21 Julai ini di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sementara itu, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70, sembahyang fardu maghrib berjemaah, bertahlil dan doa kesyukuran akan diadakan pada petang hari Khamis 14 Julai 2016 bermula pukul 6 petang di semua masjid utama di seluruh negara. Pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan serta orang ramai adalah dialu-alukan untuk bersama-sama hadir ke masjid-masjid dan surau di seluruh negara bagi sama-sama memohon keberkatan bagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Pengibaran bendera negara di bangunan-bangunan kerajaan dan swasta, institut pengajian tinggi, maktab dan sekolah serta rumah kediaman bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Ia juga sebagai lambang perpaduan dan semangat patriotisme yang tinggi dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Melalui pengibaran bendera, ia dapat menanamkan rasa bangga menjadi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Warga negara Brunei Darussalam mengibarkan bendera setiap Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, menunjukkan bahawa kasih sayang kita ni, yang mana kita ni menanamkan semangat bermasyarakat dan kita ni saling percaya mempercayai dan sayang menyayangi, yang mana ianya menunjukkan bahawa kita adalah negara yang megah dan berbangga mempunyai raja yang berdaulat. Semoga kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Keputeraan. Kepentingan mengibarkan bendera ini memanglah bila kita melihat adalah satu, kita merasakan satu kejayaan, satu kegembiraan, keceriaan. Pada masa ini adalah Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Jadi kita sebagai rakyat ke Bawah Duli Yang Maha Mulia adalah dimestikan untuk mengibar bendera. Hamba ke Bawah Duli Tan Patik ingin mengucapkan Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-70 tahun. Semoga kekal memerintah dan juga dalam keadaan sihat walafiat. Untuk menunjukkan rasa tak setia, hormat dan kasih sayang terhadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia sempena Hari Keputeraan Baginda. Sempena Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, kami sebagai belia haruslah menunjukkan rasa kasih sayang kami dengan mengibarkan bendera Brunei Darussalam. Melambangkan rasa hormat, kasih sayang
terhadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-70 tahun. Bendera ni mempunyai kedaulatan, ciri-ciri kedaulatan lah, sama ia ada menunjukkan maruah sebuah negara tu. Mengibar bendera merupakan satu kemestian lah bagi meraihkan hari-hari kebesaran negara. Selain bagi memeriahkan suasana, menyemarakkan suasana sambutan, ianya juga merupakan salah satu cara untuk kita ni meningkatkan lagi semangat patriotik. Suasana serupa juga mewarnai daerah Temburong, terutama pusat pentadbiran dan komersial daerah tersebut, Pekan Bangar. Kibaran bendera di bangunan-bangunan kerajaan, premis perniagaan dan perusahaan serta kediaman-kediaman penduduk mencerminkan tanda kesyukuran, semangat patriotisme dan kenegaraan. Tanggungjawab mengibar bendera merupakan peluang ke arah menzahirkan cintakan raja dan kepimpinannya. Di samping itu, ia juga merupakan manifestasi semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi dalam mendukung beberapa acara bagi menjayakan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam setiap tahun. Selain pengibaran bendera, pintu-pintu gerbang, lampu-lampu cucul dan perhiasan, kain rentang turut menghiasi sepanjang jalan di Pekan Bangar. Mengibarkan bendera di sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Negara Brunei Darussalam ini adalah wajar kerana untuk menunjukkan taat setia kita kepada Raja yang memimpin negara Brunei Darussalam ini ke mercu kejayaan, dan juga menunjukkan bahawa kita mempunyai semangat nasionalisme ataupun patriotisme di kalangan rakyat negara Brunei Darussalam. Ini sentiasa menghormati bendera negara, apatah lagi ia adalah satu lambang kewujudan negara Brunei Darussalam di dunia ini, dan ia merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut Katani tanai dan Katani jaga dan pelihara sampai bila-bila. Sementara itu, kemeriahan di kawasan sekitar Ibu Negara dapat dirasai dengan adanya pintu-pintu gerbang dan lampu cucul yang berwarna-warni. Gerai-gerai pasaria dan pentas perayaan juga didirikan di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan dengan bangunan alat kebesaran diraja Bandar Seri Begawan. Dianggarkan 190 buah petak jualan disediakan bagi para penjaja atau peniaga di gerai pasaria tersebut. Gerai tersebut dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu bagi gerai jualan runcit, gerai buah-buahan, gerai salai, gerai jualan take away dan gerai makan minum. Pentas persembahan pula disediakan bagi memeriahkan lagi malam-malam perayaan yang akan bermula pada 15 hari bulan ini. Pelbagai acara disusun termasuk acara keagamaan dan kebudayaan. Nasib anak-anak yatim di negara ini tidak pernah diabaikan, lebih-lebih lagi dalam usaha membawa mereka bersama-sama bergembira meraihkan Hari Lebaran. Sifat penyayang dan belas kasihan masyarakat di negara ini merupakan tunjang kepada kejayaan usaha tersebut. Ini terbukti dengan adanya bantuan dalam sumbangan yang mencurah-curah oleh agensi kerajaan, sektor swasta maupun orang persendirian di hari-hari sebelum menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bantuan dan sumbangan yang dihulurkan dapat membawa keceriaan dan kebahagiaan kepada anak-anak yatim selain mengurangkan beban kehidupan yang mereka harungi. Sebagai menunjukkan keprihatinan terhadap nasib anak-anak yatim, kerajaan tidak kendur-kendur bekerjasama dengan pihak-pihak berkenaan untuk membeludi golongan tersebut. Usaha-usaha yang dijalankan merupakan petanda baik khususnya bagi masyarakat Islam yang ingin merebut ganjaran pahala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang baru berlalu. Sifat pemurah dan dermawan serta prihatin terhadap tanggungjawab sosial mencerminkan sikap tidak camah mata dan bertanggungjawab selaras dengan tuntutan agama. Pertama, ia adalah tuntutan agama. Kedua, memang bagi masyarakat yang nampak berbahagia memerlukan pemedulian, memerlukan perhatian khusus pada mereka ini. Ini adalah satu pendekatan yang baik dalam apa bentuk sekalipun untuk mereka ini dibahagiakan dan dapat membesar, seperti juga mereka-mereka yang bernasib baik daripada mereka. Memang sebagian setelah daripada tugas-tugas utama juga kementerian untuk memeduli kesejahteraan mereka.
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memelihara dan memoduli anak yatim. Menyayangi anak-anak yatim dengan penuh keikhlasan setentunya akan melahirkan rasa kasih sayang sesama manusia dan membentuk sifat pemurah. Dari segi ganjaran pahala pula, ia adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memelihara anak yatim ini, Rasulullah SAW ada bersabda yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam syurga nanti seperti aningnya Nabi SAW. Artinya, macam mana artinya? Baginda menunjukkan bahawa ibu jari dan jari tengah itu menunjukkan bahawa orang yang memelihara anak yatim dan baginda Rasulullah SAW nanti di syurga begitu rapat dengan baginda Rasulullah SAW. Ini kelebihan orang yang memelihara anak yatim ini. Jadinya, dan yang kedua lagi, Rasulullah SAW ada bersabda, sesiapa yang mengusap kepala anak yatim dengan benar-benar rasa sayang kerana anak yatim itu dan juga kerana Allah akan memberikan ganjaran kepadanya setiap helai rambut yang diusapnya itu, Allah akan memberikan beberapa kebaikan. Bantuan dan sumbangan yang dihulurkan menggambarkan sifat penyayang masyarakat Brunei yang tidak camah mata terhadap bebanan anak-anak yatim. Ia setentunya dapat memberi keceriaan dan kegembiraan kepada anak-anak yatim untuk menyambut Aidilfitri. Saya rasa gembira. Alhamdulillah, saya rasa gembira. Sumbangan anak yatim ini dapat membantu kami dalam berbelanja untuk hari raya ini, seperti membeli pakaian, makan makanan untuk dan lagi juga ia dapat membantu juga dalam pembelajaran kami. Jadi kami akan terus semangat belajarlah macam itu. Saya amat terima kasihlah pada pihak yang menyumbangkan kepada kami ini. Pasukan polis di Raja Brunei sedang menjalankan siasatan berikutan laporan mengenai adanya bom di dalam sebuah bangunan komersial di Gadong. Menurut kenyataan dari pasukan polis di Raja Brunei, mereka menerima satu panggilan telefon melalui 993 mengenai adanya bom di dalam bangunan komersial tersebut. Pihak polis telah pun menjalankan siasatan yang rapi dan pada yang sama ini sedang menahan seorang lelaki yang boleh dipercayai boleh membantu siasatan berkenaan. Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE menyeru semua syarikat perusahaan atau perniagaan untuk memberi kerjasama bagi memastikan banci ekonomi perusahaan atau perniagaan BEP 2016 yang dijalankan sejak Mei lalu berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat yang dihasratkan. BEP 2016 yang meliputi semua syarikat perusahaan atau perniagaan yang aktif beroperasi bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti ekonomi, profil syarikat, pendapatan dan perbelanjaan perusahaan serta keterangan pekerjaan bagi tahun rujukan 2015. JPKE mengingatkan kepada pemilik atau pengurus syarikat perusahaan atau perniagaan yang belum lagi mengembalikan borang tanya BEP untuk segera berbuat demikian. Borang tanya BEP yang lengkap diisi bolehlah dihantar ke JPKE sama ada melalui pos, fax, email atau menghantar terus ke JPKE. Banci Ekonomi Perusahaan atau Perniagaan dijalankan di bawah Akta Perangkaan Bab 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Segala maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan digunakan bagi keperluan perangkaan. Kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang dikehendaki adalah satu kesalahan. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi JPKE melalui talian 223-0251 atau 223-3344, sambungan 421 atau 422-430-431-432 atau email economic.census@jpke.gov.bn. Borang tanya BEP 2016 juga boleh dimuat turun dari laman sesawang JPKE www.dapd.gov.bn. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau.
Sebelum berpisah, kita renungkan memetik maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai penyediaan nafkah dan ganjarannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan berusaha. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.